Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Zahri bin Muhammad dari Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Pada sesi ini saya akan membentangkan kajian yang bertajuk Rawatan Air Sisa Kafeteria menggunakan kaedah elektrokoagulasi. Kajian ini adalah merupakan hasil kerja berkumpulan yang turut disertai oleh teknologis Dr. Muhammad Nasrullah bin Zulkifli dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan Awam Universiti Malaysia Pahang dan Nurhaniza binti Muhammad Noor dari Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Air sisa boleh difahami sebagai air yang telah digunakan untuk apa jua proses yang kemudiannya dibuang. Air sisa boleh terhasil sama ada dari sumber domestik ataupun aktiviti perindustrian. Antara ciri air sisa adalah kandungan bahan pencemar iaitu COD, BOD dan TSS yang tinggi. Pelepasan air sisa tanpa sebarang rawatan ke longkang atau perparitan boleh menyebabkan berlakunya pencemaran dan menjejaskan hidupan akuatik. Fokus kajian ini adalah air sisa yang terhasil di pusat penyediaan makanan, contohnya seperti air sisa dapur di restoran dan kafeteria. Berbeza dengan situasi di negara maju, Zulaikha et al. 2014 melaporkan bahawa majoriti air sisa yang terhasil dari pusat penyediaan makanan di Malaysia dilepaskan terus ke longkang dan perparitan tanpa melalui sebarang proses rawatan. Gambar di paparan merupakan keadaan yang biasa kita lihat di tempat kita di mana longkang-longkang tersumbat, kotor, berbau dan kualiti air di sungai-sungai yang berhampiran juga turut terjejas. Untuk merawat air sisa dari restoran ataupun kafeteria memerlukan kaedah dan teknologi rawatan yang sesuai dan ringkas selain mudah dikendalikan. Ini adalah kerana pihak pengusaha sendiri mempunyai kekangan, contohnya ruang yang terhad di kawasan kedai. Oleh sebab itu, kaedah rawatan konvensional seperti kolam anaerobik contohnya kurang sesuai kerana memerlukan ruang yang luas dan masa rawatan yang diperlukan juga lama. Berikut merupakan antara kajian-kajian yang telah dijalankan bagi merawat air sisa dari pusat penyediaan makanan. Wang et al. 2005 telah mereka bentuk suatu reaktor yang menggabungkan kaedah rawatan anaerobik, oksidasi dan pengerapan untuk merawat air sisa restoran. Hasil kajian mendapati bahawa penggunaan reaktor ini telah berjaya menyingkirkan COD dan minyak sebanyak 89.2% dan 82.1%. Namun begitu, masa rawatan yang diperlukan agak lama iaitu selama 19.2 jam. Kajian Zulaikha et al. 2014 pula menggunakan teknologi membran untuk proses rawatan. Kaedah penapisan menggunakan membran NF90 telah berjaya menyingkirkan BOD sebanyak 86.8% dan COD sebanyak 99.4%. Walaupun begitu, membran mempunyai hayat kebolehfungsian yang terhad di mana apabila ruang poros membran dipenuhi dengan bahan pencemar, fungsi penapisan membran turut terjejas. Proses pembersihan membran yang telah digunakan juga tidak dapat mengembalikan fungsi membran sama seperti keadaan asal, bermaksud kapasiti penapisan membran akan menjadi semakin kurang sehingga ke tahap perlu ditukar. Dalam kajian ini, rawatan air sisa kafeteria telah dijalankan dengan menggunakan kaedah elektrokoagulasi. Kaedah ini merupakan suatu kaedah rawatan yang menggunakan arus elektrik bagi menghasilkan koagulan in situ. Gambar rajah ini menunjukkan skematik asas sel elektrokoagulasi apabila arus elektrik dialirkan ke elektrod anod. Tindak balas yang berlaku akan menghasilkan metal ion M yang bercaj positif. Elektrod yang digunakan di dalam sel elektrokoagulasi biasanya adalah dari bahan logam seperti besi, aluminium, tembaga, zinc dan lain-lain. Elektrod katod pula akan bertindak balas dengan air dan menghasilkan hidroksida OH yang bercaj negatif dan gas hidrogen H. Metal ion yang bercaj positif akan bergabung dengan hidroksida yang bercaj negatif dan membentuk koagulan aktif. Contohnya seandainya elektrod yang digunakan adalah aluminium, maka koagulan yang terhasil adalah aluminium hidroksida. Koagulan ini seterusnya akan memerangkap koloid yang terdapat di dalam air sisa dan membentuk gumpalan-gumpalan yang lebih besar yang lebih senang untuk terenap. Gas hidrogen yang terhasil di katod pula akan bergerak ke atas dan menolak koloid ke permukaan. Jadi melalui proses rawatan elektrokoagulasi, bahan pencemar di dalam air sisa akan disingkirkan melalui dua cara iaitu melalui proses pengerapan
dan proses pengapungan. Di dalam kajian ini, pengkaji telah menggunakan kaedah elektrokoagulasi bagi merawat air sisa kafeteria. Objektif utama kajian ini adalah untuk menyiasat kesan parameter operasi iaitu keamatan arus dan jarak antara elektrod terhadap peratus penyingkiran COD, BOD dan TSS dari air sisa kafeteria. Gambar rajah berikut merupakan carta alih kajian eksperimental yang telah dijalankan. Air sisa kafeteria di kampus PSMZA digunakan sebagai sampel kajian. Eksperimen ini dilakukan secara batch dan parameter operasi telah ditetapkan dengan masa rawatan adalah 120 minit, kadar keamatan arus adalah 1 hingga 5 ampere, jarak antara elektrod 10 hingga 50 mm dan jenis elektrod yang digunakan adalah elektrod aluminium. Kita boleh lihat pada gambar sampel air sisa yang telah dirawat di mana bahan pencemar akan terenap di dasar bikar dan terapung di permukaan atas air sisa. Air sisa yang telah dirawat seterusnya dianalisis bagi mendapatkan nilai COD, BOD dan TSS selepas rawatan. Berikut merupakan karakteristik air sisa kafeteria PSMZA. Nilai BOD dan COD air sisa mentah adalah lebih tinggi daripada had kepekatan pelepasan effluent standard B yang dibenarkan seperti yang telah ditetapkan oleh Akta Kualiti Alam Sekitar. Untuk mengkaji kesan keamatan arus, sebanyak 5 sampel air sisa digunakan. Nilai keamatan arus yang berbeza iaitu pada kadar 1 hingga 5 ampere digunakan, manakala nilai jarak antara elektrod ditetapkan pada jarak 10 mm. Untuk setiap uji kaji, sampel air sisa terawat akan diambil pada setiap semasa 30 minit sehingga tempoh rawatan maksimum 120 minit. Hasil uji kaji ini didapati bahawa nilai keamatan arus 5 ampere telah menghasilkan peratus penyingkiran COD, BOD dan TSS yang tertinggi. Oleh sebab itu, untuk uji kaji yang kedua, bagi mengkaji kesan jarak antara elektrod, nilai keamatan arus ditetapkan pada kadar 5 ampere manakala nilai jarak antara elektrod diubah dari 10 sehingga 50 mm. Graf A dan B seperti yang dipaparkan menunjukkan peratus penyingkiran COD dan BOD untuk tempoh rawatan 120 minit pada nilai keamatan arus yang berbeza. Secara amnya, peratus penyingkiran bahan pencemar meningkat apabila kadar keamatan arus ditingkatkan. Kadar penyingkiran maksimum berlaku pada nilai keamatan arus 5 ampere dan tempoh rawatan adalah 120 minit. Graf C pula menunjukkan peratus penyingkiran TSS untuk tempoh rawatan 120 minit pada nilai keamatan yang berbeza. Berdasarkan gambar rajah yang dipaparkan, dapatlah diringkaskan bahawa untuk jarak antara elektrod 10 mm dan tempoh rawatan 120 minit, kadar penyingkiran maksimum berlaku pada nilai keamatan arus 5 ampere. Peratus penyingkiran maksimum bagi COD, BOD dan TSS adalah pada kadar 86%, 88% dan 90%. Nilai kepekatan COD, BOD dan TSS selepas rawatan pula adalah 66.4 mg per liter, 27.6 mg per liter dan 2.6 mg per liter. Nilai ini adalah memenuhi kehendak had kepekatan pelepasan effluent standard B seperti yang telah ditetapkan di dalam Akta Alam Sekitar 1974 dengan meningkatkan kadar keamatan arus. Tindak balas yang lebih pesat berlaku di elektrod yang seterusnya akan menghasilkan lebih banyak koagulan aktif. Ini seterusnya akan meningkatkan kadar penyingkiran bahan pencemar dari air sisa. Graf seterusnya seperti yang dipaparkan menunjukkan peratus penyingkiran COD dan BOD bagi jarak antara elektrod yang berbeza iaitu dari 10 sehingga 50 mm. Daripada rajah ini, kita dapat lihat penurunan kecekapan rawatan berlaku apabila jarak antara elektrod adalah lebih besar dari 10 mm. Perkara yang sama dapat diperhatikan bagi peratus penyingkiran TSS seperti dalam gambar rajah C. Daripada gambar rajah D pula, kita dapat melihat dengan jelas penurunan kadar penyingkiran yang ketara apabila jarak antara elektrod ditingkatkan dari 10 sehingga 50 mm bagi tempoh rawatan 120 minit dengan nilai keamatan arus ditetapkan pada kadar 5 ampere. Penurunan kecekapan rawatan selepas jarak antara elektrod ditingkatkan adalah berkait rapat dengan kadar rintangan cecair. Kadar rintangan cecair yang tinggi akan menyebabkan penghasilan koagulan aktif menurun kerana metal ion yang terhasil di anod sukar untuk bergabung dengan hidroksida yang terhasil di katod. Nilai rintangan cecair boleh dikira berdasarkan formula R iaitu rintangan bersamaan dengan D per S darab 1 per K di mana D adalah jarak antara elektrod,
S adalah luas permukaan elektrod dan K adalah konduktiviti cecair. Sekiranya nilai S dan K adalah tetap, maka perubahan nilai D akan menyebabkan nilai rintangan R turut berubah. Secara ringkasnya, jarak antara elektrod yang tinggi akan turut meningkatkan nilai rintangan cecair. Oleh sebab itu, rawatan yang berkesan hanya boleh dicapai dengan menggunakan jarak antara elektrod yang minimum yang seterusnya akan mengurangkan rintangan cecair. Sebagai kesimpulan, melalui kajian ini, kesan parameter operasi iaitu keamatan arus dan jarak antara elektrod terhadap kecekapan rawatan air sisa menggunakan kaedah elektrokoagulasi telah diteliti. Peningkatan kadar keamatan arus membolehkan lebih banyak koagulan aktif terhasil dan membantu meningkatkan kadar penyingkiran manakala jarak antara elektrod yang minimum disyorkan bagi meningkatkan kecekapan proses rawatan. Nilai BOD, COD dan TSS air sisa selepas rawatan adalah 27.6, 66.4 dan 2.6 mg per liter masing-masing. Nilai ini adalah lebih kecil berbanding dengan nilai yang telah ditetapkan di dalam Standard B yang mana nilai BOD, COD dan TSS adalah 50, 200 dan 100 mg per liter. Ini menunjukkan bahawa kaedah rawatan elektrokoagulasi berpotensi untuk digunakan sebagai kaedah rawatan in situ di pusat-pusat penyediaan makanan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.